Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam talian untuk kita sambung perbincangan kita menggunakan kitab tafsir Al-Azhar Juz'u Amma karya seorang ulama Nusantara yang tidak asing lagi, iaitu Hamka. Baik, insya-Allah pada hari ini kita nak masuk kepada surah yang baru, iaitu surah At-Tariq. Ia merupakan surah Makkiyah, surah yang turun sebelum daripada peristiwa al-hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. So kita berhenti kat situ dulu. Kita cuba mengambil beberapa faedah daripada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. Allah Subhanahu wa taala apabila berfirman was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan Tariq, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan Tariq. Apa itu langit? Orang Arab ni, bagi mereka langit ni, perkataan sama, perkataan sama ni ialah sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Tak kira lah tinggi itu tinggi yang bersifat hakiki ataupun tinggi yang bersifat maknawi. Tinggi yang bersifat hakiki ni contohnya macam kita kata langit di atas kepala kita lah. Kita panggil dia langit sebab dia tinggi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menamakan awan itu pun sebagai langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, kami menurunkan daripada langit itu hujan. Kan? Kami menurunkan hujan daripada langit. Maksudnya adakah langit? Sebenarnya awan, kerana awan yang berhimpun, awan yang berkumpul, yang mana apabila awan itu menjadi berat, akhirnya awan itu menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila langit itu ataupun apabila awan itu sesuatu yang berada di kedudukan yang tinggi daripada kepala manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan langit. Itu yang kita fahami. Di sana juga ada perkataan yang orang Arab ambil daripada perkataan langit, tetapi ia tidak merujuk kepada sesuatu yang tinggi pada hakikat, tetapi sesuatu yang menunjukkan kepada martabat yang tinggi. Sebab tu orang Arab bila dipanggil raja dia akan gelar dengan sahibus sumu. Sahibus sumu, pemilik ketinggian. Sumu tu diambil daripada perkataan as-sama, ketinggian. Ya, baik. Bila Allah Taala bersumpah dengan langit, ia adalah sesuatu
binaan yang Allah, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta yang begitu luas. Apa saja yang berada di atas kepala manusia, yang berada di tempat yang tinggi, maka ia adalah langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan wat-tariq dan juga at-tariq. Okey, at-tariq ni apa dia? At-tariq ini dari sudut bahasa sesuatu yang datang kepada kita pada waktu malam. Itu maksud tariq. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu kepada kita supaya jangan balik ke rumah pada waktu malam. Kalau kita bermusafir, kalau ada pilihan untuk balik pada waktu siang, balik pada waktu siang. Jangan balik pada waktu malam kerana bimbang akan mengganggu orang rumah kita yang tidur, bimbang akan kita terlihat dia dalam keadaan yang tidak bersedia untuk sambut kita. Yang tu zaman dulu lah, sebab zaman dulu tak ada telefon. Zaman dulu tak ada SMS, tak ada WhatsApp. Sekarang ni dah ada. Jadi kita bolehlah balik, tapi dengan syarat kita digalakkan untuk bagi tahu dulu. Bila kita nak balik. Ni saya on the way balik ni lagi 2 jam saya sampai. So dia, orang kata apa? Adalah ruang dan adalah peluang untuk mempersiapkan diri dia, berkemas-kemas, berhias-hias untuk kita lah. Untuk kita. Tak adalah kita sampai-sampai rumah terkejut kita tengok. Ni bini aku kan? Terkejut. Sebab apa? Sebab tak sempat sikat rambut dan sebagainya, tak sempat untuk berhias dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksud literal. Kita kata maksud perkataan tariq ialah sesuatu yang datang pada waktu malam. Sesuatu yang tiba-tiba datang. Sebab itu orang Arab, orang Arab, kalau orang kata apa? Ketuk pintu. Perbuatan ketuk pintu tu dipanggil tarqul bab. Mengetuk pintu maksud tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang menerjah kita. Maka sebab tu dipanggil tarqul bab. Ya. Baik. Perkataan tariq boleh jadi bermaksud sesuatu yang dimaksudkan dengannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah baginda pernah dibawa pergi Isra' dan Mi'raj. Kita tahu kan, Isra' ni Nabi menaiki burak bermula daripada Mekah sampailah ke Madinah. Sampailah ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat bersama dengan Jibril untuk naik ke langit. Kan? Diangkat untuk naik ke langit. Maka ketika mana sampai di setiap langit, sebab langit ni dia ada lapisan-lapisan dia, dan setiap lapisan tu dia ada, orang kata apa, malaikat yang menjaga, bukan semua boleh masuk. Maka bila Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu langit ke satu lapisan langit yang lain, maka bila sampai jadi pintu langit tu dia akan ditanya, "Man? Siapa tu?" Maka dia pun berkata, "Jibril." "Ma'aman? Siapa ma'akaman?" Dia kata, "Siapa bersama kamu?" Kata, "Muhammad." Maka barulah dibuka setiap daripada lapisan langit. Maka diminta untuk dibuka. Seolah-olah seperti pintu langit itu diketuk. At-tariq. Ada juga yang kata at-tariq ni juga merangkumi makna roh orang-orang yang beriman yang dibawa setelah mereka meninggal dunia, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang beriman ini apabila dia mati saja malaikat rahmat akan membawa, malaikat rahmat akan membawa rohnya, yang mana rohnya itu akan dibawa daripada setiap peringkat langit demi langit, dan dia akan meminta, malaikat akan meminta izin untuk dibawa rohnya ke langit, untuk pergi, orang kata apa, untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga para ulama mengatakan at-tariq ini bermaksud bintang. Tapi dalam konteks ayat ni, at-tariq ni memang bermaksud bintang. Kenapa bintang dipanggil at-tariq? Tadi saya cerita, makna literal untuk at-tariq ialah sesuatu yang datang pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Kerana malam ni sesuatu yang gelap.
Malam ni gelap, dia tak ada cahaya melainkan datangnya cahaya yang dipantulkan oleh bulan. Kalaulah kata malam itu tak ada bulan, malam akan jadi gelita. Kalau tak ada lampu, dia akan jadi gelap, tak nampak apa. Dan sesuatu yang datang pada waktu malam, dalam keadaan kita tak tahu dia datang, dalam keadaan kita tak nampak dia, kita tak tahu dia membawa kebaikan ataupun keburukan kerana kita tak nampak dia. Kerana kita tak nampak dia. Berbeza dengan orang yang datang pada waktu siang. Kerana kebanyakan manusia memang bergerak pada waktu siang, kedatangan seseorang pada waktu siang dalam keadaan kita nampak dia, dalam keadaan kita lihat dia, dalam keadaan kita tengok orang lain pun keluar juga sama macam dia, maka ia tidaklah menjadi satu keistimewaan. Okey. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan bintang itu dengan nama At-Tariq, dengan perkataan At-Tariq. Kenapa bintang dipanggil At-Tariq? Bintang, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dipanggil At-Tariq kerana bintang itu seolah-olah dia terbit pada waktu malam saja. Dia muncul hanya pada waktu malam saja. Tapi sebenarnya bintang ni setiap masa dia ada. Kalau bintang tu tak mati, sebab kita pun belajar sains, bintang ni sampai satu ketika dia akan mati, dia akan habis, dia akan hancur. Tapi bintang selagi mana dia tak mati, maka selagi itulah dia bercahaya. Seperti mana matahari kita lah. Matahari kita ni setiap masa dia bercahaya. Cuma tak ada kat sini sebab kita jadi malam, sebab bukan kerana matahari itu terpadam. Bukan kerana matahari itu hilang cahaya, tapi kerana matahari itu pergi ke arah lain. Sebenarnya bumi yang berputar, tapi pada kita nampak macam matahari itulah yang terbit, yang terbenam. Sebenarnya bukan matahari itu yang terbit terbenam, sebenarnya bumi yang berputar tu. Tetapi kita melihat daripada perspektif kita, bumi, maka kita nampak matahari tenggelam, dia pergi ke arah lain. Cahaya matahari itu menyinari ke arah lain daripada pelusuk bumi. Maka bintang sama macam matahari, sebab matahari ini pun salah satu daripada bintang. Jadi bintang ni dia sifat dia macam matahari. Selagi mana dia tak mati, maka selagi itulah dia bercahaya. Maka siang dan malam bintang tetap bercahaya. Cuma pada waktu siang, disebabkan oleh kerana cahaya matahari itu sangat kuat, kita tak nampaklah sinaran bintang tu. Jadi bila kita nampak sinaran bintang ni? Pada waktu malam. Maka sebab itu orang Arab dia menamakan bintang, dan Allah Taala sendiri menamakan bintang itu dengan perkataan At-Tariq, iaitu sesuatu yang menjelma pada waktu malam. Sesuatu yang menjelma di langit pada waktu malam gelap gelita. Wa ma adraka mat-tariq? Apa kamu tahu tak apa itu At-Tariq? Allah Taala sendiri mentafsirkan An-Najmus Saqib. Ia adalah bintang yang memecahkan. Ia adalah bintang yang timbul, yang orang kata apa? Orang kata apa? Memecahkan kegelapan malam itu, kegelapan langit yang tidak cukup, apa orang kata apa? Tidak ada cahaya padanya, melainkan hanyalah cahaya bintang-bintang ni yang datang yang menerangi alam. Maka sebab itu kalau kita tengok Hamka, kita tengok Hamka kata apa? Dia kata pembukaan surah ini dimulai dengan mengambil alam yang dia jadikan untuk jadi sumpah. Sebagai kita telah maklumi, sumpah Tuhan atas segala sesuatu ialah sebagai anjuran agar kita menumpah perhatian kepada yang diambil Allah jadi sumpah itu. Maksud bila Allah Ta'ala bersumpah dengan satu makhluk, kita kena tengok benda tu. Kena perhati benda tu betul-betul. Sebab apa? Sebab biasanya Allah Ta'ala ini apabila dia bersumpah dengan makhluk, makhluk itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dalam keadaan mempunyai kehebatan, dalam keadaan mempunyai keajaiban. Sebenarnya bintang ni pun ajaib. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok bintang yang jauh-jauh lah. Kita tengok bintang matahari. Matahari kita ni, kita semua belajar kan sesuatu, kita belajarlah asas sains. Bila sesuatu nak terbakar, ia memerlukan tenaga, ia memerlukan bahan bakar. Kita nak bakar api umpamanya, mesti ada kita panggil sebagai pemangkin.
yang nak menghidupkan api dan kemudian mesti ada bahan bakar untuk mengekalkan api. Matahari ni apa bahan bakar dia? Matahari dan mana datang pembangkitnya? Tak pernah terpadam sejak ia dicipta. Matahari tak pernah terpadam sejak ia dicipta. Sentiasa memancarkan sinarnya. Sentiasa memberikan cahayanya kepada alam ini. Maka kita bila dapat melihat bintang ni, kita akan rasa takjub. Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan bintang ini berterusan bercahaya walaupun tidak ada dimasukkan di dalamnya, tak ada bahan luar masuk untuk membakar, untuk jadi bahan bakar. Yang ada di dalam tu saja memarak membakar. Subhanallah, ia merupakan satu keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 1 terdapat dua yang disumpahkan. Kalau kita tengok ayat yang pertama tadi, Allah Taala bersumpah dengan langit dan Allah Taala bersumpah dengan bintang. Pertama langit, dan sumpah tentang langit ini akan banyak kita dapati dalam ayat-ayat yang lain, baik dalam surah ini sendiri. Ayat surah-surah yang lain, terutama surah-surah yang terlingkung dalam 30 dalam juzuk 30 ni. Banyaklah kita akan jumpa nanti Allah Taala bersumpah dengan banyak dengan langit ni banyak sekali dalam juzuk yang 30 ni. Tetapi sumpah dengan tarik ini jarang-jarang kejadian. Dia kata sumpah dengan tarik. Kita nak tengok maksud tarik. Kalimah tarik jika diertikan dalam bahasa kita, asal ertinya ialah mengetuk atau memukul yang keras. Sebagai orang yang mengetuk pintu orang lain tengah malam agak keras supaya yang empunya rumah lekas bangun kerana dia membawa berita penting. Saya sebut tadi, orang yang ketuk pintu rumah orang lain pada waktu malam dipanggil sebagai tarik. Sebab apa? Sebab dia ketuk dengan kuat. Biasanya malamnya orang dah tidur. Jadi dia ketuk dengan kuat untuk nak kejutkan orang yang berada di dalam rumah pada waktu itu. Sebab itu maka jalan raya yang selalu dilalui oleh manusia dinamai dengan bahasa Arab sebagai tariq. Orang Arab dia panggil jalan tu tariq. Ta ra ya qaf. Ta ra ya qaf. Tariq. Kan Arab pun kadang-kadang kalau kita pergi umrah dia akan kata, ya haj tariq tariq tariq, dia kata. Jalan-jalan dia kata. Tariq ni bermaksud jalan. Ya, supaya dibaca panjang pada huruf ra yang berbaris di bawah. Sebab jalan raya itu selalu diketuk oleh kaki manusia. Kadang-kadang diketuk oleh kaki kuda dan kadang-kadang diketuk oleh roda kenderaan yang melalu lintas. Sebab itu dipanggil jalan tu sebagai tariq. Sebab dia berbunyi dengan hentakan kaki manusia. Ia berbunyi dengan hentakan kaki kuda pada zaman tu. Termasuk jugalah pada zaman ni, ia berbunyi dengan orang kata apa, golekkan tayar kenderaan manusia pada hari ini. Maka sebab itu dipanggil tariq. Baik. Allah Subhanahu wa taala kata was-samaa'i wat-tariq. Maka datang ayat yang kedua, wama adraka mat-tariq. Demi langit dan demi sesuatu yang mengetuk. Kamu tahu tak? Dan apakah yang memberitahu kamu? Dan apakah yang memberitahu kamu berkenaan dengan sesuatu yang mengetuk itu? Pertanyaan pada ayat yang kedua ini sebagaimana juga terdapat dalam beberapa ayat lain. Memang Allah Ta'ala ada beberapa ayat dia akan beritahu dulu satu statement, kemudian dia akan tanya kita, kamu tahu tak apa dia? Supaya kita berfikir, supaya kita beri fokus. Apa jawapan dia? Kan sebab dalam mengajar pun kita tak boleh direct. Kadang-kadang kita kena bagi soalan juga supaya orang berfikir. Dan supaya orang menggunakan kemampuan kognitif dia untuk berfikir, untuk relate maklumat yang dia dapat. Kan bila Allah Taala kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wama adraka ma lailatul qadr. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Barulah Tuhan jawab. Ini kita akan hurai nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Sama juga bila Allah Taala kata was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi tariq, sesuatu yang mengetuk. Wama adraka mat-tariq.
kamu tahu tak apa itu at-tariq? Dia kata pertanyaan pada ayat yang kedua ini sebagaimana banyak juga terdapat dalam ayat yang lain. Ialah guna lebih menarik minat dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada barang yang diambil sumpah oleh Allah. Kan kadang-kadang bila kita bersembang dengan orang pun kita akan tanya dia satu soalan. Kamu nak tahu tak kenapa kau buat benda tu? Dia pun kata, apa dia? So dia akan ambil perhatian. Dia akan ambil, bila dia tanya tu maksudnya dia bersedia nak mendengar, dia bersedia nak belajar. Allah Azza wa Jal apabila memberikan soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nabi Muhammad, kamu tahu tak apa itu at-tariq?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu ni, maka dia akan ambil perhatian. Dia akan ambil perhatian, dia akan dengar sungguh-sungguh kerana apa yang nak disampaikan kepada dia itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mesti untuk diambil perhatian. Ini benda yang biasa disebutkan ataupun biasa dibudayakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memang nak menarik minat, menarik perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu. Sebab itu kalau kita tengok masa wahyu yang pertama turun pun Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril, dan Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu keras. Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi merasa kepenatan. Dan bila dah penat baru dia lepaskan. Summa arsalani. Kemudian dia kata iqra. Untuk apa? Al-Imam Al-Khattabi mengatakan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipeluk oleh Jibril itu memberikan sepenuh perhatiannya kepada apa yang nak disampaikan oleh Jibril alaihi salam daripada kalam Allah. Kerana apa kalam Allah ini perlu perhatian? Kerana kalam Allah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan mencampakkan kepada kamu kata-kata yang sangat berat. Apa itu kata-kata yang sangat berat? Kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala itu berat. Kenapa kalam Allah itu berat? Kerana kalam Allah itu mukjizat. Kalam Allah itu mengandungi keistimewaan, mengandungi keajaiban. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, Nabi akan berpeluh kalau Jibril tak menyerupai manusia. Dia ada dua je. Yang biasanya kalau melibatkan Jibril ni, ada dua je interaksi di antara Nabi dengan Jibril ni. Sama ada Jibril menyerupai manusia dan bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi dipaksa masuk ke alam Jibril. Aisyah pernah ditanya, Aisyah pernah berkata, ada seorang sahabat nama dia Al-Harith bin Hisham. Al-Harith bin Hisham datang kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Ya Rasulullah, macam mana wahyu itu datang kepada kamu? Maka Nabi SAW pun katalah, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alai." Kadang-kadang wahyu itu datang bunyi macam loceng dan ia sangat berat bagiku. Wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula fayukallimuni. Dan kadang-kadang malaikat menyerupai lelaki lalu dia bercakap dengan aku. Kenapa tuan-tuan? Dua cara ni Jibril datang kat Nabi SAW. Sama ada Jibril menyerupai manusia ataupun Nabi dipaksa pergi ke alam malaikat. Kerana Allah Ta'ala ni punya kuasa, bila nak berinteraksi mesti ada keselarian, mesti ada keserasian, mesti ada kita panggil apa, persamaan. Sebab Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mereka bukan daripada unsur yang sama. Jibril daripada cahaya, malaikat yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah daripada tanah. Kan? Nabi Muhammad tu jasadnya boleh dilihat keras macam ni, boleh lihat. Kan? Kitalah manusia. Manakala Jibril itu sesuatu yang halus, cahaya. Maka bila nak berinteraksi perlu sama ada Jibril jadi manusia baru berinteraksi ataupun Nabi dipaksa masuk. Maka perkataan Allah Azza wa Jal, firman Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berat.
Nak pikul pun berat. Nak faham pun memerlukan kepada usaha. Bahkan ia merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi yalah, kadang-kadang kita ni bila dengar Quran tu seolah-olah macam tak ada apa pula rasa. Sedangkan Al-Quran itu merupakan sesuatu yang berat. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, kan? Orang kata Al-Quran ni macam surat Allah lah, pesanan Allah, kan? Pesanan Allah kepada makhluk. Surat Allah kepada makhluk. Kita ni kalau dapat surat daripada raja umpama, dapat watikah daripada raja sign. Oh, kita seronok tak sangka dah. Snap gambar, letak kat IG, letak kat Facebook, letak kat Tumblr, letak macam-macam lah. Letak dekat Telegram, letak dekat WhatsApp. Semua kita pakai letak. Sebab apa? Sebab raja bagi watikah. Raja bagi watikah, jadi kita rasa seronok. Kita rasa, ish, raja bagi ni bukan sebarang orang. Maka cuba kita bayangkan kalau yang memberikan watikah itu, kalau yang memberikan surat itu, ya, adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekadar raja, tetapi raja segala raja. Raja segala raja yang memberikan utusan, yang memberikan surat. Maka sebab itu kena rasa besar, kena rasa berat, kena rasa sesuatu yang agung yang kita sedang baca. Ya? Baik. Dan kita pun sudah maklum, kata dia, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tahu mengapa maka at-tariq atau pengetuk itu yang diambil jadi sumpah oleh Tuhan. Nescaya Nabi Muhammad SAW lebih berminat menunggu keterangan dari Tuhan sendiri. Maksudnya bila Allah Taala kata wa ma adraka mat-tariq, kamu tahu tak apa itu at-tariq? Kita kata Nabi SAW tak tahu, melainkan apa yang Allah Taala nak sampaikan kepada dia. Apa yang Allah Taala bagi tahu kat Nabi daripada benda-benda gaib, barulah Nabi tahu. Kalau tak, Nabi tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pergi ke peperangan Badar umpamanya. Pada waktu malam tu Nabi menangis sungguh. Nabi betul-betul menangis memang. Sebab Nabi tak tahu adakah Nabi akan menang dalam pentempuran itu ataupun kalah. Dalam peperangan Uhud umpamanya, Nabi SAW pun tak tahu apa kesudahannya. Kerana Nabi kita ni bukan Tuhan. Nabi kita menerima wahyu. Tapi bukan semua benda yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi ni, ya, bukan semua perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi tahu, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Yang Allah Ta'ala tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Maka bila Allah Ta'ala tanya kepada Nabi SAW, wa ma adraka mat-tariq, kamu tahu tak apa itu at-tariq? Nabi tunggu. Kan? Sebab Nabi tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada Nabi, kerana Nabi tak tahu benda lain. Saya ada pengalaman dulu dekat satu masjid. Kebetulan masjid tu sekarang ni, video saya tu jadi viral lah. Wah, dia macam gaduh-gaduh sikit, panas-panas sikit dalam kuliah. Saya bagi kuliah tu, saya tak ingat, mungkin 3 tahun, 4 tahun yang sudah. Di Perlis, kebetulan sekarang ni saya jadi qariah dekat masjid tu. Masa tu agak panas kuliah saya kat situ. Sekarang saya menjadi qariah masjid tu sebab saya pindah dekat kawasan tu lah. Bila habis kuliah, saya buka sesi soal jawab. Dia tanya pada saya soalan. Ada seorang hamba Allah ni, umur lebih tua daripada saya. Dia tanya saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, dia kata, Nabi ni tahu benda gaib tak? Saya kata, Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Nabi tak tahu benda gaib, ya, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Itu je lah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu kat Nabi, Nabi tak tahu. Dia marah kat saya. Dia kata, kalau ustaz ni jadi anak murid saya fail kan ustaz? Nabi tahu benda gaib. Saya pun tanya dia, kalau Nabi tahu benda gaib, ya, kalau Nabi tahu benda gaib, macam mana dengan hadis Nabi SAW yang Nabi kata, khamsun mafatihul ghaib la ya'lamuhunna illallah. 5 benda. 5 benda daripada kunci perkara gaib yang tidak ada sesiapa pun tahu melainkan hanya Allah. Bila kita tengok hadis ni je, kita tahu dah ada benda yang memang Allah Ta'ala hanya khaskan pengetahuan itu untuk diri dia saja. Ya, untuk diri dia saja. Tetapi, ya,
Orang ni boleh kata Nabi tahu semua benda gaib. Ini pelik. Maka saya pun baca ayat Quran. Nabi SAW menyebutkan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau aku tahu benda gaib, aku akan banyakkan kebaikan pada diri aku dan aku tidak akan menyentuh aku sesuatu keburukan sekalipun. Kita tahu peperangan Uhud menjadikan Nabi SAW duka cita yang teramat sangat. 70 orang sahabat gugur syahid. Kan? Bapa saudara Nabi pun wafat syahid, iaitu Hamzah, Mus'ab pun syahid. Kalaulah Nabi tahu mereka ni akan dikorbankan begitu, adakah Nabi SAW masih lagi nak stick letak orang-orang di tempat tu yang Nabi tahu dia akan turun daripada Bukit Ar-Rumah tu? Pastinya Nabi akan tukar orang lain yang lebih menjaga amanah yang Nabi SAW berikan. Maka sebab itu Nabi tak tahu benda gaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia sahaja. Lalu Allah meneruskan firman-Nya, memberitahukan apakah yang disebut At-Tariq itu. At-Tariq ialah An-Najmu Thaqib. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, apa itu At-Tariq? Allah Ta'ala kata An-Najmu Thaqib, bintang yang menembus. Bintang yang menembus. Suqub ialah kita panggil lubang. Kan? Suqub atau saqab, dia adalah lubang. Bintang yang dianggap sebagai penembus kepada langit. Langit tu asal gelap, kemudian ada bintang, maka dia memecahkan kegelapan tu dengan cahaya. Seolah-olah dia menembusi sesuatu. Dapatlah diambil kesimpulan dari deretan 3 ayat ini bahawa di alam cakrawala itu ada satu bintang yang melancar dengan keras dan cepat. Ini juga sebagai ulama tafsir kata, kan tadi kita sebut sesuatu yang datang, sesuatu yang bergerak pada waktu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sebut dekat sini was-sama'i wat-tariq, dan Allah Ta'ala maksudkan bintang, kemudian Allah Ta'ala kata an-najmu thaqib, bintang yang menembus kegelapan langit, ia nak memberikan isyarat seolah-olah ayat ni nak bagi tahu bintang tu bergerak. Sebab tu Hamka kata, dapatlah diambil kesimpulan dari deretan ketiga ayat ini bahawa di alam cakrawala itu ada satu bintang yang melancar dengan keras dan cepat, laksana mengetuk pintu yang terkunci sehingga orang yang enak tidur jadi terbangun. Pada zaman Nabi SAW terima wahyu, Allah Ta'ala dah bagi satu ayat yang memberikan isyarat bahawasanya bintang itu bergerak. Bahkan bukan hanya bintang bergerak, seluruh daripada planet, seluruh daripada bintang-bintang yang ada di alam semesta ini semuanya bergerak. Wa kullun fi falaki yasbahun. Setiap daripada apa yang ada di langit itu, di falak masing-masing ia terapung-apung. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kat kita 1400 tahun dulu ketika Quran diturunkan, bintang bergerak. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat bintang. Bukan hanya bersumpah dengan bintang, ada ayat Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat bintang. Kenapa tak sumpah dengan bintang aja? Kali ini nak bersumpah dengan tempat bintang. Para saintis mengatakan, kalau tuan-tuan turun ke, orang kata apa, ke bawah, ataupun tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan tengok ke langit, nampak cahaya bintang. Yang berkelip-kelip tu bintang lah. Jadi kalau tuan-tuan nampak cahaya bintang yang berkelip-kelip tu, tuan-tuan nampak bintang tu di situ. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, bintang tu dah tak ada dekat situ. Dia dah bergerak pergi tempat lain. Tapi itu yang kita nampak kat situ tu Ustaz. Yang kita nampak tu cahayanya yang baru sampai kepada kita, kerana bintang tu berada sangat jauh daripada kita, yang mana cahayanya memerlukan masa untuk sampai. Dan bintang itu telah pun bergerak pergi tempat lain. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala kata fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat bintang, jangan terkejut. Kenapa ada ayat Allah Ta'ala sumpah dengan bintang, ada ayat Allah Ta'ala sumpah dengan tempat bintang? Kerana sumpah dengan bintang, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita kebesaran Allah dalam menciptakan bintang yang begitu ajaib. Manakala bersumpah dengan tempat bintang, nak bagi tahu kat kita apa yang kita sedang lihat pada malam ini
itu bukan bintang yang betul kerana ia telah bergerak, sebaliknya kita hanya melihat tempat dia saja. Baik. Sifatnya ialah menembus, yang ditembusnya ialah kegelapan malam. Sebab itu dia panggil an-najmu saqib, bintang yang menembusi. Dia tembus cahaya gelap malam. Bila bintang yang bergerak itu cepat, bila bintang yang bergerak cepat itu lalu dalam gelap gelita, tembuslah kegelapan itu dan timbullah cahaya di kelilingnya. Maka sebab itu dipanggil at-tariq. Dan kadang-kadang kita pun dapat menyaksikan bintang-bintang tarik itu bila langit jernih di tengah malam. Dan bintang-bintang bercahaya berkelip-kelip. Kadang-kadang jelas sekali melintas satu bintang komet. Cepat sekali ditembusnya kegelapan malam. Sebab ada juga sebagian ulama kata an-najmu saqib bukan bintang saja, tapi komet. Apa itu komet? Sesuatu yang kita panggil sebagai tahi bintang. Tahi bintang yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai rejaman kepada syaitan yang cuba nak mencuri khabar-khabar daripada langit. Ya. Lalu rahsia ini dibukakan oleh ahli-ahli tafsir bahawa at-tariq itu adalah perumpamaan belaka daripada kedatangan Jibril ke atas dunia. Ini membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepat sekali kerana malaikat itu adalah nur atau cahaya. Ada pandangan yang berikutnya, dia kata yang dimaksudkan dengan tariq itu ialah malaikat. Dia kata ilmu pengetahuan tentang alam ini telah dapat serba sedikit oleh manusia, bahawa ketepatan ataupun kecepatan perjalanan cahaya itu adalah 180,000 mil dalam satu detik, punya jauh. Ya. Kecepatan malaikat 100 kali daripada itu. Ia melayang dengan cepatnya menembus kegelapan malam. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala sambung. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala kata, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan tidak ada tiap-tiap nyawa dan tidak ada tiap-tiap diri melainkan Allah Ta'ala akan hantar ataupun akan ada pemelihara. Pelihara ni ada dua makna. Satu makna dengan maksud Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga kita daripada bahaya kalau bahaya itu tak layak ataupun bahaya itu Allah Ta'ala tak nak berlaku pada kita. Pernah tak kita hidup, kadang-kadang kita nak terkena musibah tetapi hampir-hampir Allah Ta'ala selamatkan kita. Kan kita lalu atas lantai basah hampir nak jatuh, tapi kita sempat untuk balancekan badan kita, kita tak jatuh. Sebahagian ulama tafsir kata itulah kerja malaikat yang menjaga kita. Kan sesuatu yang nak kena pada kita. Umpamanya kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kita brake di depan. Hampir-hampir nak kena, kita nak langgar dah, tapi kita sempat brake. Maka malaikatlah yang membantu untuk memelihara kita dengan orang kata apa, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud hafiz bukan hanya sekadar jaga, bukan hanya sekadar pelihara, tetapi kawal. Sebab itu malaikat yang menjaga amalan manusia dipanggil al-hafazah. Daripada perkataan hafiz, hafazah. Malaikat yang menjaga, yang mengawal, yang orang kata apa, sentiasa memerhati tindak tanduk, amalan, perkataan manusia daripada mula dia baligh sehinggalah sampai kepada dia meninggal dunia untuk dihitung, untuk ditimbang. Kan sebenarnya malaikat tulis ni bukan hanya sekadar waktu balik lah, bila dah memangis pun kalau pahala dia akan tulis, dia akan masuk kantung kebaikan. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala kata in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa akan ada yang memelihara. Sama ada dengan pelihara dengan maksud Allah Ta'ala jaga daripada jaga diri kita daripada mudarat dengan adanya malaikat yang menjaga, ataupun ada malaikat yang mengawal ataupun yang mengatur ataupun yang memerhati, bukan mengatur, memerhati. Dia tengok kita buat apa, dia tulis. Dia tengok kita buat apa, dia tulis. Maka sebab itu tak boleh lari. Manusia ni tak boleh lari. Ada je malaikat yang akan ikut. Ya? Baik, artinya tegas sekali tidak ada satu diri pun yang terlepas daripada penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan ayat sependek ini terungkaplah seluruh jaminan hidup Allah atas semua makhluknya yang empunya diri yang bernyawa. Sedangkan ikan dalam laut,
serangga menjala di bumi, cacing di balik tanah, sampai ke binatang liar di hutan lebat, semuanya dijaga dan dipelihara oleh Allah, dijamin rezekinya, dilindungi hidupnya. Apatah lagi manusia. Setelah ada penjagaan yang demikian, nescaya diperhitungkan pula amalnya, buruk dan baiknya, sehingga manusia tidak dapat menyembunyikan diri dan mengelak daripada tanggungjawab. Nampak? Ada dua makna lah. Makna yang pertama, Allah Ta'ala jaga kita daripada bahaya, atur rezeki kita, diturunkan oleh malaikat rezeki. Mikail turunkan rezeki, diturunkan hujan, ditumbuhkan pokok. Maka kita hidup dalam dunia ni selesa. Hidup dalam dunia ni ada makanan. Hidup dalam dunia ni bolehlah meneruskan kehidupan. Ada kesihatan. Kalau ada musibah, Allah Ta'ala tak izin untuk kena, kita tak kena. Walaupun hampir-hampir nak kena. Maka, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dikawal, diperhatikan, dilihat, akan dibentangkan catatan amal. Maka sebab itu kalau orang jahat, dia akan terkejut. Mali hadzal kitab, kan, la tughadiru, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan? Pada hari itu kata Allah akan diletakkan kitab, akan dikeluarkan buku catatan. Maka kamu akan melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa. Mereka akan kata, mali hadzal kitab, apa jenis pula buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ia tidak meninggalkan yang kecil pun tak tinggal, yang besar pun tak tinggal. Sebab kadang-kadang ada juga bila kita buat audit, benda-benda kecil dia tak tengok, dia tengok benda besar saja. Kan dalam dunia ni kan kita ada audit. Kalau tuan-tuan kerja dekat company ke, kerja kerajaan ke, dia mesti ada audit. Jadi bila audit, dia akan tengok benda besar-besar dulu. Dan kita mengharapkan benda kecil tu dia tak perasan. Kenapa kita harap dia tak perasan? Sebab kita malas nak jawab. Kita bila kena audit dalam dunia ni pun serabut dah tuan-tuan. Apatah lagi kalau yang audit itu adalah Allah. Kan kalau audit tu manusia, kita ada ruang lah untuk kata dia moga-moga dia tak perasan lah benda ni. Moga-moga dia tak tanya lah benda ni. Dia terlepas pandang. Tapi tuan-tuan, kalau Allah Azza wa Jalla yang menjadi yang mengaudit amalan kita, agak-agak kalau malaikat tu tukang orang kata apa, tukang catat, agak-agak ada ke yang tertinggal? Agak-agak ada ke yang terlupa? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat lupa. Maka sebab itu akan menjadi takut. Ya? Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah setiap manusia itu memandang daripada apa dia diciptakan. Allah Ta'ala dah cipta pasal dah bersumpah dengan langit. Allah Ta'ala dah cerita pasal bintang. Allah Ta'ala dah cerita dah sifat bintang itu, cahayanya menembusi kegelapan malam. Yang kamu tengok pada jauh itu sangat jauh dan saiznya sangat besar, kamu tengok pula diri kamu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap insan melihat daripada apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, yang mana manusia itu diciptakan daripada air yang memancar, daripada air yang melancar, kata Hamka. Maksudnya Allah Ta'ala kata setiap daripada insan, kamu tak kira lah, kamu ni manusia, tak kira lah kamu badan sasa ke, kamu badan lemah ke, kamu bangsawan ke, kamu miskin ke, setiap daripada kamu tengok diri masing-masing. Daripada apa dia dicipta? Dia dicipta daripada air yang memancar. Dia dicipta daripada air mani. Dia dicipta daripada benih yang keluar daripada tempat yang hina. Manusia kena sedar diri ni. Dia bukanlah seperti bintang yang besar. Dia tidak mempunyai cahaya sendiri. Kita ni tuan-tuan, yang konon ada mata, yang kononnya kita boleh melihat dengan tajam ni, kalau tak ada Tuhan bagi cahaya, kita tak nampak. Teraba-raba kita. Allah Ta'ala bagi kita mata, tapi kita rasa macam kita boleh melihat. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik cahaya, kita tak boleh tengok juga dalam gelap. Tu yang bila blackout duk cari lilin, duk cari pelita tu. Sebab apa? Sebab tak nampak. Begitu lemahnya manusia yang tak ada cahaya sendiri untuk diri dia. Terpaksa juga
minta kepada Allah untuk disediakan baginya api, minta pada Allah untuk disediakan baginya mata, baru boleh melihat. Disediakan oleh Allah rezeki untuk dia makan. Kan? Benih tu pun Allah Ta'ala cipta. Kita hanya tabur, siram air. Air tu pun Allah Ta'ala cipta. Jadi manusia ni, dahlah kecil saiznya, tak macam bintang yang besar. Cahaya sendiri pun dia tak produce. Ambil daripada apa yang Allah Ta'ala kurnia kat dia. Maka kamu tak boleh sombong. Kerana kamu dicipta daripada tempat yang hina dan sekarang ni pun kamu hina. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata, ya ibadi, lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada satu tahap nak bagi mudarat pada aku, untuk kamu bagi mudarat pada aku, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai pada satu tahap untuk memberikan manfaat kepada aku. Maksudnya, kita ni macam mana kuat sekalipun, macam mana hebat sekalipun, macam mana berkuasa sekalipun, jangan sekali-kali kita anggap Allah Ta'ala ni minta sesuatu daripada kita kerana dia perlukan kita. Tak ada. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, kalau semua daripada kalangan manusia dan jin, daripada awal sehingga ke akhir, menjadi manusia yang paling bertakwa, tak bertambah apa pun pada kerajaanku, kata Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa mimma indi. Kalaulah yang awal dan yang akhir, jin dan manusia, menjadi makhluk yang paling jahat sekali, semua satu level, jahat belaka, ma naqasa mimma indi, tak berkurang pun apa yang ada pada aku. Ni Allah Ta'ala sebut supaya kita dapat satu gambaran. Allah Ta'ala mulakan surah ini, dengan bersumpah dengan keagungan bintang, dengan keajaiban bintang, dengan kehebatan penciptaan bintang. Kemudian Allah Ta'ala kaitkan pula dengan diri manusia. Allah Ta'ala kaitkan dengan diri manusia yang mana Allah Ta'ala kata, kamu kena tahu, setiap daripada kamu ini Allah Ta'ala yang kawal, Allah Ta'ala yang jaga, Allah Ta'ala yang pelihara, Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi anggota, Allah Ta'ala bagi rahim percuma untuk kamu tinggal selama 9 bulan dalam perut ibu kamu. Kamu kena tahu yang tu. Kemudian kamu kena tahu juga semua amalan kamu akan dikawal, semua amalan kamu akan diperhatikan, semua amalan kamu akan dihitung akan dicatat oleh malaikat yang menjaga kamu. Kamu jangan sombonglah. Sebab apa? Sebab kamu pun diciptakan daripada sesuatu yang hina. Bintang yang begitu besar, bintang yang begitu hebat ciptaannya, pun tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, pun bergerak mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia, tuan-tuan, ya, manusia ni kejadian dia kecil je. Kejadian dia sangat kecil. Kan kita ni besar mana? Kalau tuan-tuan ambil drone, terbangkan drone tu tinggi, berapa tinggi boleh pergi? Kita tengok jasad kita besar mana. Kita tengok mula-mula dekat kampung kita, kan? Naik atas sikit pergi daerah kita, naik atas sikit pergi negeri kita, naik atas sikit pergi negara kita, naik atas sikit pergi benua kita. Kat situ nampak tak diri kita yang awal tadi yang kita duk sombong sangat tu? Tak nampak. Kita hanya kecil. Kita hanya manusia yang sangat kecil. Kemudian Allah Ta'ala kata, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air yang memancar keluar tu yang keluar daripada sulbi dan tara'ib. Ya? Yang keluar di antara sulbi dan tara'ib. Maka berkatalah ahli tafsir dan ahli bahasa, sulbi ialah deretan tulang punggung lelaki. Demikianlah perjalanan darah manusia diatur pada ginjal.
dia akan memisahkan di antara darah manusia dengan mani. Darah mengumpul kepada jantung, dari jantung dia berbahagi dengan cepat sekali, pergi dan pulang di seluruh tubuh, dan dari ginjal yang terletak di tulang punggung itu pula mani tadi disaringkan buat turun ke bawah, iaitu pada buah pelir lelaki. Maksudnya dia duk hurai ni, dia kata memang datang daripada sulbi. Sulbi itu yang menghasilkan air mani. Dengan demikian jelaslah bahawa sulbi ialah deretan tulang punggung, dan ditatang oleh tulang punggung itu terletak ginjal yang dinamai juga buah pinggang ataupun buah punggung. Taraib pula ialah tulang dada bagi perempuan, yang di sana terletak susunya. Maka syahwat perempuan yang menimbulkan maninya itu lebih berpusat kepada susunya, dan susu itu pula yang dipergunakan Allah menjadi magnet penarik syahwat bagi lelaki. Tapi kemudian susu itu pun dijadikan penyimpan makanan, yakni air susu yang akan diminum oleh anak-anak agar dia besar. Begitulah kejadian manusia pada mulanya, yang manusia tidak boleh melupakan itu supaya janganlah dia sombong dalam dunia ni. Nampak saya kata? Ya, keturunan manusia ni datang daripada situlah, daripada sulbi wat taraib. Ada juga satu lagi tafsiran yang mengatakan yakhruju min baini sulbi wat taraib, manusia ni keluar daripada sulbi, tulang sulbi iaitu di bawah ni, wat taraib dan tulang dada. Kerana ini tafsiran bagi saya pun logik juga, iaitu manusia ni memang apabila ibu dia mengandungkan dia berada dalam perut ibu dia, yang mana perut ibu dia berada di antara taraib iaitu tulang dada dan juga tulang sulbi iaitu tulang di bawah punggung ni. Maksudnya perempuan yang mengandung memang mengandung di kawasan ni, dan apabila perempuan tu mengandung, dia keluar daripada kawasan tu, keluar melalui kemaluan dia dan melahirkan anak. Itu juga satu tafsiran yang logik bagi saya. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita berkenaan dengan hinanya penciptaan manusia. Maka sebab itu jangan sombong. Kemudian Allah Ta'ala kata innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia mampu untuk mengembalikan manusia tersebut. Kalau kiranya dari air mani yang melancar dari kemaluan seorang lelaki itu dan seorang perempuan yang kemudian berpadu satu menjadi nutfah, dan akhirnya jadi orang, jadi manusia dan diangkat jadi raja atau presiden, jadi ahli fikir atau jadi seorang nabi, dan yang menciptakan dengan jalan seperti itu ialah Allah, tentu saja tidaklah layak kita membantah jika Allah Maha Kuasa mengembalikan hidup sesudah melalui alam kematian kelak. Apa maksudnya ni? Maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau aku boleh ciptakan kamu daripada air yang memancar keluar daripada suami dan isteri, kemudian menjadi nutfah, membesar menjadi manusia dan keluar sebagai bayi, kemudian dia membesar menjadi tokoh yang besar, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi ahli fikir, ada yang menjadi pekerja. Kalau itu Allah Ta'ala boleh buat, menciptakan kamu daripada tak ada, menciptakan kamu daripada air yang dihasilkan padanya benih, maka apakah yang menghalang Allah untuk menghidupkan kamu semula setelah daripada Allah mematikan kamu? Tak ada siapa pun yang boleh halang, dan tak ada siapa pun yang boleh kata tak logik. Kerana kalau benda yang tak ada lagi susah untuk dicipta berbanding benda yang dah ada, lagilah mudah untuk dicipta, kan? Maka tidaklah layak manusia yang selalu menyaksikan asal mula jadinya manusia jika dia membantah dan tidak mahu percaya akan hidup yang kedua kali yang bernama hari akhirat itu. Bila yang kata hari akhirat tu, yauma tublas sarair, pada hari ini akan jadi nyata semua yang tersembunyi akan dibongkarkan. Yang tersembunyi akan dibongkarkan. Orang hari ni, orang ni duk mengata orang tu duk mengata orang ni. Orang ni duk tuduh orang tu duk tuduh orang ni. Cuba untuk sembunyikan. Tetapi hari itu semuanya akan dibongkarkan. Dalam hidup di dunia ini, dapatlah manusia itu bersikap munafik, menyembunyikan keadaan yang sebenar. Ada manusia macam tu. Depan kita duk baik, depan kita duk senyum, depan kita duk kata sahabat, engkaulah sahabat aku. Tapi di belakang kita mengata kita macam-macam. Cuba untuk memberikan khianat kepada kita, cuba untuk memudaratkan kita.
atas nama persahabatan. Cuba untuk memburukkan nama kita atas nama persahabatan. Pada hari akhirat nanti semuanya akan dibongkar. Pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan satu ruang, satu medan untuk kita selesaikan masalah-masalah yang tersembunyi ini. Ya. Sehingga ada kehidupan pribadi yang dirahsiakan ke muka umum dan ada kehidupan di muka umum. Kan? Ada juga manusia depan orang nampak baik, di belakang orang tak tahu dia menanam ranjau umpamanya kan. Ya. Baik. Pada kehidupan di muka umum itu yang diperlihatkan hanya yang bagus-bagus ya. Di akhirat kelak terbukalah rahsia itu. Ditelanjangi manusia daripada bungkusan munafiknya. Kerdilah manusia yang dahulu membesarkan diri dan besarlah di hadapan Allah orang-orang yang taat, yang mengikut jalan yang digariskan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Bila sampai ke hari akhirat, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat untuk menghalang kehendak Allah pada dia, dan tidak ada pembantu pun yang boleh membantu dia apabila Allah Ta'ala nak memberikan azab pada dia. Sembarang kekuatan yang kamu megahkan di dunia ini tidak dapat menolong. Walaupun engkau mempunyai peluru kendali. Kalau kita ada banyak peluru senjata, bom nuklear. Kan, peluru kendali ni mungkin dia peluru berpandu lah agaknya. Meriam yang dapat menghancurkan sekian division tentera. Begitu besar kehebatan, begitu hebat kehebatan. Sampai negeri akhirat semua tak boleh guna. Semua tak boleh guna. Ya. Tak ada siapa pun yang akan membela. Kemudian Allah Ta'ala kata, was-sama'i dzatir raja', demi langit yang menurunkan hujan. Ya, demi langit yang menurunkan hujan. Okey? Kenapa langit? Awan yang turunkan hujan. Tapi saya kata tadi lah, langit tu sesuatu yang tinggi pada orang Arab. Jadi sebab awan tu tinggi, maka dipanggil hujan. Dia dipanggil langit. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang menurunkan hujan. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ni nak bagi Tuhan nak bagi tahu kita ni. Kan kamu ni dicipta dalam keadaan yang lemah, kamu dicipta tak ada nilai. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan bumi untuk manfaat kamu. Diturunkan padanya hujan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Supaya kamu dapat merasa kamu adalah hamba Allah. Supaya kamu dapat merasa kamu perlu takut kepada satu hari di mana Allah Ta'ala akan bongkarkan segala-galanya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia adalah kata-kata yang pemutus. Kata-kata yang tegas. Wama huwa bil hazl. Ia bukan satu perkara yang olok-olok. Sebab orang-orang Arab Quraisy bila dengar Quran, mereka istihza. Mereka perlekehkan. Mereka mengolok-olokkan. Mereka kata ini asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang-orang yang terawal. Tak. Allah Ta'ala tegaskan. Allah Ta'ala kata apa? Wama huwa bil hazl. Al-Quran bukan sesuatu olok-olok. Dia bukan satu bahan lawak. Bukan satu bahan jenaka. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka sentiasa membuat dalih. Wa akidu kaida. Dan aku juga membuat dalih kepada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala membalas dalih orang-orang ataupun tipu daya orang-orang yang suka menggunakan tipu daya ini dengan membalas semula kepada mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka lambatkanlah bagi orang kafir itu balasan mereka. Dan aku lambatkan kepada mereka sebentar supaya mereka rasa, supaya mereka sangka pelambatan itu akan lama. Padahal hanyalah sebentar, kerana akhirnya mereka akan diuji, mereka akan berdiri juga di hadapan Allah yang akan memperhitungkan kelainan, susah sebenarnya nak sebut, yang telah dilakukan di kala hidup. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu peringatan yang sangat penting dalam surah ini, iaitu tentang bagaimana manusia sepatutnya tidak boleh sombong, tidak boleh lupa akan hinanya kejadian dia berbanding kejadian alam, berbanding kejadian bintang yang begitu hebat. Dan manusia kena sedar diri, manusia ini dengan hina tetap juga Allah Ta'ala
berikan kepada mereka itu rezeki. Was-sama'i dzatir raja', Allah Taala turunkan hujan. Wal ardi dzatis sada', Allah Taala tetap tumbuhkan tumbuhan setelah hujan turun. Ini semua dengan kuasa Allah. Maka kita boleh makan, kita boleh mendapat kekayaan, kita boleh dapat keselesaan. Tetapi kena ingat, manusia jangan sekali-kali sombong dengan Allah. Jangan sekali-kali rasa kamu akan terlepas daripada perhitungan amalan yang akan berlaku di hadapan Allah nanti. Kerana manusia ini sentiasa diperhatikan oleh Al-Hafazah, oleh malaikat yang menjaga amalan. Jangan sombong, kena tahu satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Jangan sekali-kali ingat, bila orang-orang jahat itu tidak diambil tindakan dalam dunia, jangan sekali-kali ingat mereka akan terlepas. Innallaha idza arada bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka lahu bi dhanbi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, atau kama qala. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Taala kata Nabi, kalau dia inginkan kebaikan daripada kepada hamba-Nya, Allah Taala akan mempercepatkan hukuman dosanya di dunia. Allah Ta'ala akan cuci dosanya di dunia dengan memberikan kesakitan, dengan memberikan musibah. Tetapi kalau Allah Ta'ala inginkan kejahatan kepada seorang hamba-Nya, maka Allah Ta'ala akan tahan dia supaya dia terus melakukan dosa, sehingga dia akan berjumpa dengan dosa tersebut di akhirat, dan Allah Ta'ala akan balas dia pada waktu itu. Ni nak bagi tahu pada kita apa dia? Nak bagi tahu pada kita, kalau kita tak kena apa-apa dalam dunia ni, jangan sekali-kali rasa aku ni Tuhan sayang, sebab tu tak kena sedangkan aku buat maksiat. Jangan. Kita kena sentiasa rasa kita banyak dosa, untuk kita sama-sama bertaubat, untuk kita sama-sama muhasabah, untuk kita sama-sama beristighfar supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. InsyaAllah jika ada soalan saya boleh tengok. Saya rasa saya berhenti di sini dulu. Saya tengok kalau ada soalan. Ini soalan yang baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran ada ayat Allah memuliakan anak Adam, tapi dalam masa yang sama ada ayat manusia dicipta dari air mani yang hina. Apakah konteks makna mulia dan hina di sini? Konteks mulia dan hina ini adalah asal kejadian manusia itu hina. Kemudian Allah Ta'ala muliakan anak Adam. Allah Ta'ala muliakan kedudukan anak Adam setelah mereka dicipta menjadi manusia, yang mana bila hidup dalam dunia ni, semua makhluk Allah Ta'ala tundukkan untuk kegunaan kita. Jadi sebab itu, ada orang kata apa? Haiwan yang Allah Ta'ala halalkan untuk kita makan, ada tumbuhan yang kita boleh makan, air yang kita boleh gunakan, api kita boleh manfaatkan. Maka manusia ini mulia pada Allah setelah ia dicipta daripada sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina. Baik. Ini ada yang bagi mesej personal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak counter bantahan golongan yang pro kepada vegetarian? Bukankah membunuh haiwan itu merupakan satu kezaliman? Okey. Ini golongan vegetarian ni. Golongan vegetarian ialah golongan yang tak makan daging lah. Kan? Saya difahamkan vegetarian ni pun dia ada macam-macam bentuk, macam-macam cara. Iaitu ada yang makan telur, ada yang tak makan telur, tapi mereka memang tak makan daging lah. Makan daging ataupun tak makan tu pilihan manusia lah. Ada orang dia tak nak makan, kita tak boleh paksa dia makan. Tapi yang menjadi masalah kalau dia membantah mereka yang makan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan haiwan di atas muka dunia ni memang untuk kegunaan manusia. Selagi mana ia halal, disembelih dengan cara yang halal, maka kita boleh makan. Dia kata tak boleh, ini kezaliman, mereka juga mahu hidup. Dia kata kan, Allah Ta'ala akan cipta manusia ni ada gigi taring. Gigi taring ni untuk daging lah. Kan? Untuk daging lah. Kan? Sebab kita perlu makan daging. Kerana dalam daging itu ada zat yang diperlukan oleh manusia. Kalau dia kata tak boleh, ni zalim, dia pun ada kehidupan dia sendiri. Pokok pun sama, pokok pun perlu hidup.
Bila kita cabut, pokok mati. Bila kita masak, pokok mati. Pokok tak hidup ke? Pokok hidup. Sebab itu pokok membesar. Kan? Ya, pokok pun dia makan juga. Kalau macam tu tak boleh ni. Tak boleh makan langsung. Tapi dia kata, oh, pokok ni kurang sikit sebab dia tak ada darah. Dia tu sendiri kadang-kadang pun tak konsisten juga. Kadang-kadang ada orang yang vegan ni, dan vegetarian ni, dia bela kucing. Kalau yang bukan Islam tu bela anjing. Tapi bila bagi makan, dia bagi makan anjing dan kucing dia tu bagi makan uh, sayur je ke tu pun bagi makan daging juga. Dia bagi makan daging anjing, mana dia makan apa ni, melainkan benda-benda yang berdaging. Sama juga macam kucing, makan ikan, makan daging lembu, kan? Jadi kalau dia bela kucing, dia bagi makan, itu tak zalim ke? Zalim. Dia kata tak zalim sebab dia binatang memerlukan. Boleh pula. Maksudnya dia bunuh satu binatang untuk memberikan binatang yang dia pelihara makan. Bukankah itu juga adalah satu kezaliman? Zalim juga. Jadi sebab itu, kalau zalim itu dikirakan dari sudut kita punya penilaian yang sangat sempit, maka banyak benda kita double standard. Jadi sebab itu, kita kena letak satu standard. Apa dia? Allah Ta'ala ciptakan makhluk untuk kegunaan manusia, selagi mana kita tidak membazir, selagi mana kita gunakan sumber yang Allah Ta'ala bagi pada kita itu dengan cara yang berhemah, dengan sembelihan yang Allah Ta'ala telah gariskan, dan kita tidak melampaui batas dalam makan ataupun tidak membazir, maka ia dibenarkan. Tidak timbul isu double standard. Kalau dia tak mau makan, tak ada masalah. Tapi kalau dia mula membantah orang lain makan, yang ni problem lah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Soalan pun dah tak ada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Tafaqquh, Datin Alia, Hajah Ili dan kawan-kawannya yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar pada kalian. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Walaupun malam ini malam cuti, saya pun orang kata apa, terperangkap dalam jam lama, tapi masih lagi boleh hadir untuk mendengar sedikit kuliah daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi